Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Kaifa halukum? Jadi alhamdulillah, apa khabar semua? La'allakum bil khair. Mudah-mudahan anda semua dalam keadaan baik, sehat. InsyaAllah kita akan sambung lagi perkongsian bahasa Arab, asas bahasa Arab. Kali ini kita masuk kepada tajuk pergolongan isim berdasarkan kriteria jumlah. Berdasarkan kriteria jumlah, itu bilangan isim ni ada 3 aspek. Bi'tibar al-adad lil ismi, aspek bilangan pada isim ni terbahagi kepada 3, iaitu mufrad, menunjukkan makna satu, tunggal. Kedua, musanna, menunjukkan makna dua, duaan. Dan yang ketiga adalah jamak, memberikan jumlah lebih daripada 2. Terus kepada mufrad. Kita kenal kepada mufrad. Jadi jumlah bilangan mufrad. Mufrad ni memberi makna satu, tunggal. Jadi mufrad ialah golongan isim yang menunjukkan objek tunggal, satu. Yang kita nak pergi pada contoh ini adalah kalimah isim, kata nama. Adapun yang lain tu dia memberi makna mufrad tapi dia bukan kata nama. Adapun seperti dhamir, huwa, hiya, isim isyarah, hadza, hadhihi. Yang kita nak pergi pada sini adalah isim mufrad, kata nama yang memberi makna mufrad. Contohnya seperti qalamun, sebatang pen. Qalamun, sebatang pen. Dia jadi satulah.
Menunjukkan perkataan qalamu ni menunjukkan satu, sebatang pen. Jadi berdasarkan kriteria jumlah untuk isim ni, kata nama ni, kalau kita tengok dekat kamus, kebiasaannya setiap kali isim yang ada dalam kamus adalah isim mufrad. Lazimnya isim mufrad yang dinyatakan dalam kamus disusuli dengan jamak taksir dengan menggunakan simbol jim, dengan menggunakan simbol huruf jim. Simbol tersebut memberi maksud jamak. Jamak ni memberi makna lebih daripada dua lah, plural. Jadi contoh isim mufrad, kitabun, sebuah buku. Jadi buku satu lah, sebuah buku, kitabun. Contoh lain, madrasatun, sebuah sekolah. Jadi sekolah tu satu buah, madrasatun. Kemudian maktabun, maktabun, sebuah meja. Jadi ini adalah contoh-contoh isim mufrad. Kemudian kita pergi kepada musanna. Musanna. Musanna ni ialah golongan isim yang menunjukkan objek berjumlah dua. Dia ada makna duaan, kata duaan. Isim yang menunjukkan objek berjumlah dua dikategorikan kepada dua golongan. Jadi musanna ni duaan ni, kata duaan ni, dia terbagi kepada dua golongan. Pertama, golongan yang sejak semula jadi lagi, golongan yang semula jadi lagi dikhususkan untuk menunjukkan objek berjumlah dua. Maknanya perkataan itu, kalimah itu semula jadinya bila kita tengok perkataan tu, ini adalah dua. Ini memberi makna dua. Dia tidak memerlukan unsur tambahan dan sebaliknya. Seperti contoh, golongan yang pertama ni, yang semula jadinya perkataan ni dia memberi makna dua, berjumlah dua, dinamakan oleh ulama nahwu dengan mulhaq bil musanna. Seperti contoh isnani, dua. Ini bilangan, adat. Dua. Isnani. Bila sebut isnani, asalnya memang isnani lah, dua. Perkataan dia isnani. Ini asal dia. Dan bila kita tengok perkataan isnani ni, dia berjumlah dua. Satu lagi, perkataan zauj ataupun zauj ni kita kata asalnya makna pasangan, tapi ada makna lain dengan makna suami. Zauj juga ada makna dengan makna suami isteri, zauj, dengan memberi makna pasangan. Bila sebut zauj, suami isteri ni mestilah dua. Dia tak ada, suami isteri ni ialah pasangan, zauj. Banyak lagi, di antaranya isim isyarah juga. Isim isyarah, bila kita tengok
Tapi isim isyarah dah ada tambahan. Sada hadza tambah alif nun. Tapi sebagainya kata itulah. Tapi yang lain-lain ni ada seperti kila dan sebagainya. Kemudian golongan yang kedua, menerima kehadiran unsur tambahan alif nun dan ya nun pada akhir bongkahnya. Pada akhir perkataan tu, binaan tu. Yang kita nak pergi di sini ialah menerima kehadiran unsur tambahan. Asalnya kalau kita tengok perkataan pen tadi, sebatang pen, qalamun. Kalau kita tengok qalamun tu dia tak jadi dua. Sebab qalamun tu adalah asal dia memberi makna satu, sebatang pen. Jadi dia memerlukan unsur tambahan untuk menjadikan kalimah itu jumlah dua. Jadi unsur tambahan dia adalah sama ada diletakkan alif nun ataupun ya nun pada akhir bongkah binaan tu, pada akhir perkataan tersebut. Jadi diletakkanlah perkataan isim musanna ni sebagai qalamani, dua batang pen. Qalamani, dua batang pen. Jadi ni musanna, nak jadikan dia musanna, qalamun tu asalnya adalah sebatang pen. Nak jadikan dia musanna, objek yang berjumlah dua, kena ada unsur tambahan di belakangnya, iaitu alif nun. Qalamani, dua batang pen. Ini tambahanlah. Ismul isyarah nanti kita akan pergi secara terperinci. Ismul isyarah, kata ganti nama tunjuk. Ad-dhamair, kata ganti nama diri. Okey, kemudian yang seterusnya kita pergi kepada jamak. Jamak. Apa makna jamak ni? Okey, jamak ialah golongan isim yang digunakan untuk menunjukkan objek yang berjumlah lebih daripada dua. Bila sebut jamak ni, dia lebih daripada dua. 3, 4, 5, 6, seterusnya. Jamak adalah yang lebih daripada dua. Jamak dibahagikan kepada tiga ni. Kita kena tengoklah. Okey, ni aspek bilangan pada isim. Kata nama yang jamak ni, kata nama yang jamak ni dia ada tiga jenis. Yang mana tiga jenis ni mempunyai kata tunggal dari komponen dasar, kata yang sama. Maknanya dia adalah kata dasar yang sama ni, kata tunggal daripada komponen dasar yang sama, dia tak sepenuhnya dia berubah. Tapi ada sebahagiannya dah hampir nak berubah, tapi dia masih lagi ada persamaan walaupun sedikit. Ini komponen ni. Jamak yang mempunyai kata tunggal dari komponen kata dasar yang sama. Kita tengok contoh. Jadi tiga-tiga jenis ni dia ada kata tunggal dari komponen kata dasar yang sama. Okey, contoh kita pergi kepada jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Okey, jamak muzakkar salim ialah kategori jamak yang menunjukkan maskulin ataupun jantan. Jamak muzakkar salim ni yang berakal dari kalangan isim alam, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah,
dan kalimah isim yang digabungkan dengan ya nisbah. Itu tambahan. Pembentukannya dilakukan dengan cara membuat penambahan waw nun ataupun ya nun pada bahagian hujung perkataan tunggal berkenaan. Jadi contohnya asalnya muslimun, seorang Islam, muslim, muslimun. Jadi nak menunjukkan ramai orang Islam, ramai orang Islam ni, dia jadi jamak muzakkar salim, muslimun jadilah muslimuna. Di akhirnya kita tambahkan waw nun ataupun ya nun. Persoalan bila nak tambah waw nun dengan ya nun tu, itu akan datang, kita akan pergi. Dia ada kaitan dalam bab i'rab. Bilakah keadaan dia, keadaan i'rab dia nak kena waw nun, bilakah keadaan i'rab dia nak kena ya nun. Dia mengikut keadaan hal dia, kedudukan dia. Tapi yang asasnya, yang basicnya adalah diletakkan penambahan waw nun di belakang. Ini untuk yang rafa' lah, untuk dalam keadaan rafa'. Ini yang contoh-contoh yang lain. Muallimun, seorang guru lelaki. Muallimun, seorang guru lelaki. Jadi nak kata guru-guru lelaki, para guru lelaki, guru-guru lelaki kita letakkan muallimuna ataupun muallimina. Contoh yang lain, muwazzafun. Muwazzafun, pekerja, seorang pekerja lelaki. Muwazzafuna, pekerja lelaki. Yang kita kena ingat, jamak muzakkar salim ni menunjukkan objek maskulin jantan. Sebelum kita pergi kepada jamak yang seterusnya, jadi jamak muzakkar salim ni hanya untuk lelaki. Hanya untuk lelaki yang berakal. Ini clue dia. Okey, boleh tulis jamak muzakkar salim untuk apa? Jamak muzakkar salim untuk maskulin, untuk jantan, maskulin lelaki lah, ataupun jantan yang berakal. Ini clue dia. Bagaimana kita nak tahu perkataan ni jamak muzakkar salim ke, jamak taksir ke, jamak muannas salim ke? Di antaranya clue jamak muzakkar salim ni, kita kena letak clue dia adalah jamak ni menunjukkan objek maskulin yang berakal. Adapun dari kalangan isim alam, isim fa'il, isim maf'ul tu, tu kita boleh adjust lah. Tapi kita nak clue dia tu, jamak muzakkar salim adalah dari golongan ataupun objek maskulin yang berakal. Okey, kemudian jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim ni macam mana? Jamak muannas salim ialah kalimah yang dijadikan jamak melalui proses penambahan alif dan ta pada bahagian hujung bongkahnya. Jadi jamak muannas salim juga clue dia ada penambahan alif dan ta belakang, dan ia menunjukkan objek yang berakal ataupun tidak berakal. Jamak muannas salim ni sama ada dia berakal ataupun dia tidak berakal. Dia tergolong pada ni lah. Dari jenis ataupun sifat perempuan. Ada tanda-tanda ataupun jenis muannas lah. Nanti kita akan tengok. Jadi sekali lagi, jamak muannas salim ni iaitu untuk yang berakal ataupun tidak berakal. Dia boleh untuk yang berakal ataupun tidak berakal dari golongan jenis perempuan.
Jadi golongan jenis muannas ataupun jenis perempuan. Ianya ada tambahan alif ta di bahagian hujung perkataan. Seperti muslimatun, seorang muslim, seorang Islam perempuan, kan. Nak kata ramai orang-orang Islam perempuan ni muslimatun, ditambah alif ta dekat belakang. Kaedah ada ta marbutah tu. Ta marbutah tu kita buang dan tambah alif ta dekat belakang. Okey, jenis jamak mudzakkar salim ni di antaranya isim mufrad alam. Isim mufrad alam, kata nama khas. Kata nama khas yang diguna sebagai panggilan kepada wanita. Dia mestilah kata nama khas. Nama orang, di antaranya nama orang untuk wanita. Untuk lelaki tak boleh, Muhammad. Muhammad boleh tak Muhammad? Tak boleh. Tak boleh lah. Dia kena perempuan. Okey, seperti contoh kata Fatimah. Fatimah tu kan, Fatimah perempuan. Kita buat jamak mudzakkar salim, tambahlah alif ta dekat belakang. Seperti Zainab. Zainab. Jamak mudzakkar salim tambah alif ta kat belakang. Zainabat. Jadilah Zainabat. Tambah alif ta. Sebab perkataan Zainab ni adalah kata nama khas untuk perempuan. Okey. Kemudian nak kenal lagi macam mana? Isim mufrad. Isim mufrad yang mempunyai alamat ta'nits, alamat muannas. Isim mufrad yang mempunyai alamat ta'nits, alamat muannas. Di antaranya ada ta marbutah, ada ta marbutah. Alamat ta'nits ni alamat untuk jenis perempuan. Ini dia kena masuk dalam bab muzakkar dan muannas. Muzakkar dan muannas, golongan kriteria jantina untuk lelaki dan perempuan, untuk jenis lelaki dan jenis perempuan. Di antaranya ta marbutah. Bila ada ta marbutah, kalimah ataupun perkataan dalam bahasa Arab yang ada ta marbutah di hujungnya, di akhirnya, maka kalimah itu adalah muannas, jenis perempuan. Jadi bila dijamak, nak jadikan dia ramai, banyak, perkataan dalam bahasa Arabnya kita ada unsur tambahan, penambahan alif dan ta kat belakang lah. Seperti contoh cantik, jamilatun, cantik. Nak jadikan jamak, jamilatun, tambah alif ta lah, jamilatun. Tak ada kat sini. Saya sebutkan. Contoh kawan perempuan, sadiqatun. Sadiqatun, seorang kawan perempuan. Sadiqatun, kata ramai kawan-kawan perempuan. Sadiqatun, tambah alif ta. Perkataan lain ada tak? Kan? Perkataan lain ibadah, 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 ibadat. Kereta, sayyaratun, sebuah kereta. Sayyaratun. Okay. Kemudian jenis yang boleh menjadi jamak muannas salim yang kita boleh tukar dia kepada jamak muannas salim ialah jenis perempuan yang ada alif maqsurah. Alif maqsurah di akhir perkataan. Seperti contoh kalimah hospital, mustashfa. Mustashfa, jamak muannas salimnya tambah dekat belakang alif ta. Mustashfayat, mustashfayat. Banyak ni. Ni untuk perempuan. Dahaga, haus. Atasha, atasha, atash,
Atsyayat. Atsya tambah alif ta dekat belakang. Kemudian ada alif mamdudah. Ada alif mamdudah. Alif mamdudah tu kat belakang ni lah. Ada hamzah, sebelumnya ada alif. Alif dan hamzah tu seperti apa? Hijau. Khadra dan hamra. Itu untuk jenis-jenis perempuan lah. Ahmar untuk lelaki, jadi macam perempuan hamra, khadra. Samawat, khadrawat. Itulah untuk jamak muannas salim. Kemudian yang lain-lain lagi tu ada. Itu kena tengoklah jenis isim mufrad yang ditasghir dengan syarat isim mufrad tersebut merujuk kepada objek yang tidak berakal. Kemudian ada lagi isim mufrad khumasi yang tidak mempunyai jamak taksir dan juga isim pinjaman. Isim mufrad dari kalangan masdar dan bukan sulasi. Itu tambahan lah, tak apa. Kita bagi asas dia. Okay, yang terakhir adalah jamak taksir. Yang terakhir adalah jamak taksir. Okey, jamak taksir ialah jenis yang digunakan untuk menunjukkan objek berjumlah lebih daripada dua. Jamak taksir ni seperti contoh tabibun, seorang doktor lelaki. Atibba'u, doktor lelaki. Jadi perkataan tabib ni, doktor lelaki ni, jamak dia digunakan jamak taksir. Digunakan jamak taksir. Tilmizun, seorang murid lelaki. Jamak dia talamizu. Menunjukkan objek yang berjumlah lebih daripada dua yang tidak berakal dan berakal. Jamak taksir ni ada yang berakal dan ada yang tidak berakal. Daripada kalangan yang berakal dan tidak berakal, daripada jenis lelaki ataupun perempuan. Lelaki pun ada, jenis lelaki pun ada, jenis perempuan pun ada. Dan perubahan bentuk yang bebas tanpa unsur tambahan waw nun seperti jamak muzakkar salim ataupun alif ta pada jamak muannas salim. Dia bebas. Dia bebaslah. Cara dia nak kenal jamak muzakkar salim ni sama ada kita hafal wazan dia ada 26 wazan ataupun untuk permulaan ni kita tengok kamus. Tengok kamus. Unzur mu'jam, lihat kepada kamus lah. Tengok kepada kamus. Jadi jamak taksir ni, dia taksir ni dia makna dia memecahkan, makna dia menghancurkan. Seolah-olah jamak jenis ini telah menghancurkan binaan asal isim mufradnya. Jadi sebab itulah macam tadi tabibun. Kenapa tak ada tambah waw nun ke alif ta ke, tambah alif saja ke, tiba-tiba berubah kan? Tabibun atibba'u. Jadi ni dia memecahkan, menghancurkan, seolah-olah jamak jenis ini telah menghancurkan binaan asalnya. Kita boleh kata hampir ada sebahagian yang ada lagi sama, dia sama tapi kebanyakannya dah berubah, menghancurkan binaan asal isim mufradnya. Sebabkan binaan isim mufrad kepada jamak jenis ini diusik dan hampir secara kesemuanya diubah, maka jamak jenis ini dinamakan sebagai jamak taksir. Kataan taksir bermaksud memecahkan ataupun menghancurkan, seolah-olah jamak jenis ini telah menghancurkan binaan asal isim mufradnya. Wazan jamak taksir berjumlah 26 wazan. 3 daripadanya adalah jamak taksir killah, manakala selebihnya adalah jamak taksir kasrah. Killah dan kasrah ni
akan datanglah. Ini lebih detail lah, cumanya itulah jamak taksir. Jadi alhamdulillah, setakat ini dulu perkongsian pada hari ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wallahu a'lam.